Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang pada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sekali lagi ke sesi PDPR kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sama-sama mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن أخلاقنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sekali lagi Ustaz ucapkan selamat datang ke sesi PDPR kita pada kali ini, dan kita akan sambung lagi pembelajaran kita di bawah tajuk fiqh insya-Allah ya. Okey, yang mana pada kelas yang lepas kita dah sampai ke perbincangan taharah ya, konsep bersuci, dan kita dah sampai ke tajuk contoh hadas kecil dan hadas besar. Dan Ustaz dapati ada satu lagi perkara yang Ustaz tertinggal, iaitu antara perkara yang berlaku berkenaan hadas besar adalah bila meninggalnya seseorang, maka ianya berlaku juga hadas besar. Okey, tambahan itu saja. Okey, selain daripada itu kita akan teruskan lagi pembelajaran kita akan sambung lagi ya. Kita ada banyak lagi perkara yang kita nak bincangkan. Okey, hari ini kita akan masuk pada jenis air dan juga sukatan kola, okey, dan juga pembahagian najis serta penyuciannya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jenis-jenis air ya. Okey, baik, untuk jenis-jenis air ini, okey, pertama sekali air mutlak. Okey, dalam ejaan Jawinya ataupun ejaan Arabnya mutlak. Okey, air mutlak ya. Yang mana air mutlak ni merupakan air yang suci lagi menyucikan. Okey, air yang suci, dia bersih dan ia menyucikan. Kita boleh gunakan air tersebut untuk membersihkan sesuatu. Itu bermaksud air mutlak. Dia bersih, dia suci dan lagi menyucikan. Okey, air yang bersih sifatnya dan boleh digunakan untuk kegunaan biasa, kegunaan harian, membersihkan yang lain dan sah digunakan untuk bersuci. Itu adalah air mutlak. Okey, contoh air mutlak apa dia? Air hujan, air laut, air sungai, air telaga, air mata air, air salji dan juga air embun. Walau bagaimanapun dalam banyak-banyak air ni ada penggunaan dia tidak berapa nak sesuai. Okey, dari segi kita nak buat basuh baju harian, contoh air laut tak sesuai. Okey, tapi sekiranya baju kita ada najis dan pakaian kita ada najis ataupun barang-barangan kita ada najis dan kita perlukan air pada waktu tersebut untuk kita basuh, maka air laut ni adalah salah satu air mutlak, air yang suci dan bersih ya. Air yang suci dan bersih yang kita boleh gunakan untuk membersihkan sesuatu daripada najis. Dan juga air mutlak ni juga kita gunakan sekiranya kita nak menyertu ataupun menyamak, okey, menyamak najis-najis yang berat seperti najis mughallazah, kita boleh gunakan air laut pun boleh digunakan. Okey, kalau nak guna air embun tu jenuh jugalah. Okey, kita nak kumpul air embun tu, air embun ni sikit saja. Kalau kita nak guna untuk ambil wuduk, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat basuh baju tak lepas lah. Okey, nak pakai air embun ni. Okey, seterusnya air musta'mal. Okey, ejaan dia kat bawah tu musta'malun. Okey, musta'mal ejaan Jawinya. Okey, ejaan Ruminya air musta'mal. Air musta'mal ni apa dia? Air yang telah
gunakan. Okey, air yang telah digunakan, air yang bersih untuk kegunaan biasa. Okey, tetapi ianya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya apa? Kalau kita nak basuh pinggan lagi boleh. Okey, katakanlah air tu kita celup, ya. Ni ada contoh dia tak? Air yang telah mengalir daripada anggota badan selepas berwuduk. Air itu bersih sebab tangan kita ni tak kotor apa pun. Cuma bila kita berwuduk, tujuan kita berwuduk untuk kita mengangkat hadas kecil. Bila kita dah ada wuduk, kita boleh melaksanakan ibadah solat. Okey. Tapi air daripada saki baki kita tu, okey, yang turun daripada badan kita, dah tak boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya bersuci dari segi macam kita nak ambil wuduk ataupun kita nak mengangkat hadas besar, dah tidak boleh, ya. Air, okey, contoh kedua, air yang kurang dari saiz 2 kolah yang telah dicelup tangan ataupun kita menggunakannya, kita ambil celup tangan kita ke, kita buat basuh muka ke, ataupun air dalam satu gayung, ya, satu baldi ke, saiznya belum lagi menyamai 2 kolah. Nanti kita tengok, kita bincang, kita sama-sama tengok apa saiz 2 kolah ini, ya. Ada perbincangan dia. Okey. Air mustakmal ni sendiri daripada perkataan musta'malun. Musta'mal ini perkataan Arab, okey, yang bermaksud air itu telah digunakan. Musta'mal. Daripada perkataan ain mim lam. Ain mim lam ni kalau dalam bahasa Arab dia bermaksud perkara yang digunakan, dikerjakan, dibuat, okey. Musta'malun bermaksud perkara yang telah digunakan. Air mustakmal bermaksud air yang telah digunakan. Ni masih bersih. Katakanlah awak dah celup kan, awak nak basuh pinggan, tak ada masalah, okey. Biasa pinggan ni hanyalah kotoran-kotoran makanan kita, bukan najis, ya. Yang kita nak ceritakan ni adalah berkenaan najis. Masih lagi boleh digunakan untuk bersihkan najis, okey. Tapi dari segi nak berwuduk sudah tidak sah. Okey, jadi air mustakmal ni kita boleh gunakan untuk bersihkan najis lagi. Boleh lagi digunakan untuk basuh pinggan kita apa semua, tapi untuk berwuduk tak boleh. Contohlah air kita rendam baju. Nak pakai wuduk tak boleh dah. Okey. Walaupun air tu kita dah rendam baju, kita baju lain kita boleh rendam lagi kan. Lepas tu kita bilas tambah air baru, ya. Boleh dipakai, digunakan untuk bersihkan baju lagi. Tapi yang dah kita celup tu, itu pun dah jadi kotor dah. So kita kena bilas, ya. Kita kena bilas balik pakaian kita. Sebab apa? Air tu dah jadi kategori air mustakmal, ya. Air yang telah digunakan. Jelas, ya, pelajar-pelajar? Okey. Seterusnya, jenis-jenis air seterusnya, air musyammas. Okey, air musyammas. Okey, musyammas daripada perkataan syamsun, shin mim sin, syamsun. Okey, syamsun ni maksud dia matahari. Musyammas bermaksud sesuatu benda yang terkena pancaran matahari. Bagaimanakah keadaan air musyammas ni? Pertama sekali, ianya berada di dalam bekas besi, okey, yang terdedah kepada cahaya matahari. Contoh saya ambil air ni, okey. Air ni terdedah pada cahaya matahari pun juga dipanggil sebagai air musyammas. Okey, contoh. Okey, bagaimana keadaan dia? Kalau sekadar kena cahaya matahari tak apa, tapi dia kena dan dipanaskan oleh cahaya matahari tersebut. Boleh digunakan untuk bersuci, tak ada masalah. Cuma penggunaannya untuk kalau kita nak pakai untuk wuduk ke, untuk mandi ke, penggunaan tersebut adalah makruh, tidak digalakkan, ya. Sebab apa? Kalau kita bercerita dari sudut sains, matahari ini dia ada sinaran UV, ya. Sinaran UV ini tidak bagus untuk kulit, boleh memberikan penyakit kulit pada kita lah, okey. Boleh menyebabkan kalau kita sendiri kena matahari pun kena sunburn apa semua, ya. Jadi dekat air ni pun punyalah Islam nak jaga kebersihan air ni. Ada kategori-kategori pembahagian air. Air yang kata mutlak, air yang asal aslinya, itu tak dikacau oleh apa-apa lagi. Okey. Alright, seterusnya. Contoh tak adalah sebab dah bagi tahu dia ada satu jenis je. Okey, yang mana air musyammas ni air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, masih boleh digunakan, ya. Boleh digunakan untuk bersuci, untuk buat basuh pinggan ke apa ke, basuh pakaian, tidak ada masalah. Cuma penggunaannya adalah makruh, tidak digalakkan, ya. Okey. Seterusnya, air mutanajjis. Air mutanajjis ni daripada perkataan
najis, najasun. Nun jim sin. Okey, nun jim sin. Okey, dalam bahasa Arab disebut sebagai najasun, najas ataupun najis. Okey, kita sebut sebagai najis. Mutanajis maksudnya yang dah bercampur dengan najis. Okey, air yang bercampur dengan najis, tidak bersih dan lagi memudaratkan. Tidak bersih dan memudaratkan untuk kegunaan biasa dan tidak sah digunakan untuk bersuci. Contohnya apa dia? Air takungan kurang dari 2 kolah yang bercampur dengan bangkai haiwan, ataupun tiba-tiba ada seketul najis kucing di situ, ataupun ada najis anjing, lagi lah masalah, kena samak pula dah. Okey, maknanya kalau dah bercampur sehingga apa, katakanlah air tu jumlah dia 2 kolah. Kalau kita pergi masjid ni, kita boleh tengok banyak kolah. Kolah ni takungan air untuk kita ambil wuduk dekat masjid. Tiba-tiba ada, katakanlah ada najis kucing sebesar ini. Okey, boleh jadi najis kucing sebesar ini akan merubah warna air, bau air dan juga rasa air tersebut. Jadi keseluruhan 2 kolah itu telah pun menjadi air mutanajis. Contoh lain apa dia? Kolam kumbahan najis. Memang sah-sah walaupun dia ada air, tapi keseluruhan dia bercampur dengan najis. Dah tak boleh buat apa dah. Air tu tidak boleh dipakai. Tapi teknologi sekarang ni dia boleh purify air daripada najis. Dia bersih sehingga boleh asingkan najis dan juga air. Yang tu kena tengok dari sudut teknologi pula lah, ya. Tapi yang kita bercerita ni luar daripada konsep teknologi, yang mana air yang bercampur najis ini tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah, membersihkan diri, membuat wuduk tak boleh, ya. Okey, contoh air yang bertakung dalam longkang pun tak boleh juga. Kotor, ada kekotoran di situ pun dikira sebagai air mutanajis yang bercampur dengan kekotoran. Dah tak boleh juga. Okey, itu adalah cerita berkenaan air mutanajis. Okey, seterusnya, ini cerita berkenaan sukatan 2 kolah. Okey, kolah ni asalnya daripada perkataan Arab, qullah. Okey, qullatun. Okey, ini ejaan dia, qullatun. Yang mana qullah ataupun kolah lah, bahasa Melayu kita panggil kolah, ya. Bersamaan dengan 500 kati Baghdad. Macam mana 500 kati Baghdad ni? Satu kati dia bersamaan berapa? Wallahualam, awak bahagilah dekat sini. 500 kati Baghdad bersamaan 192.857 kilogram, ataupun lebih kurang 192 liter plus, ataupun 1/4 hasta padu. Macam mana ukuran 1/4 hasta padu ni? Okey, bila kita cerita 1/4 hasta padu ni, ianya adalah satu isi padu air, ya. Macam contoh, ini berapa isi padu air dia? Ini lebih kurang dalam, kalau satu botol penuh ni 1.5 liter, ya. Ataupun berapa padu, ada ukuran matematik dia. Okey, kadar air yang dikemukakan oleh ulama berkenaan dengan 2 kullah adalah bersifat takribi. Okey, bukan tahdidi ataupun tepat. Maknanya ini adalah agak sahaja. Biasanya kita akan lebihkan, ya. Sama ada 1/4 hasta padu. Macam mana ukuran dia, sekejap lagi kita tengok macam mana ukuran dia. Jadi ukuran 500 kati Baghdad ni dia buat plus lah, bukan minus. Lebih sikit. Okey, bersifat takribi, lebih kurang. Okey, bukan bersifat tahdidi ataupun tepat, ya. Dia keadaan dia, jumlah air dia tu diagak lebih kurang 192.857 kilogram ataupun 500 kati Baghdad. Okey, ataupun ukuran 1/4 hasta padu yang dilebihkan, bersifat takribi, lebih kurang. Okey, dari segi timbangan, iaitu 446 3/7 kati Mesir ataupun 81 kati Syam. Okey, 1 kati Syam bersamaan dengan 2.5 kilogram. Jadi 2 kolah bersamaan dengan 195.113 kilogram. Betul ke? Mari kita kira. Ada kalkulator. 2.5 kali dengan 81 bersamaan, kalau dekat sini dah 202 kilogram dah. Sebab tu kata sifat dia apa dia? Bersifat takribi. Dia agak-agak, hanya di agak-agak
lebih kurang ya. Lebih kurang tidak agak dilebihkan. Okey, supaya sukatan tu dapat sukatan dua qolah. Okey, ini pandangan ulama ya. Dari segi ukuran 1/4 hasta ni, segi 4 panjang ya, lebar dia macam mana dan dalam dia berdasarkan hasta sederhana. Bagi bekas bulat pula seperti telaga, dia kira macam mana? 2 hasta dalam. Okey, ni 2 hasta, ni 1 hasta. Kiralah 2 hasta macam mana? Okey, 2 hasta kemudian dan 1 hasta lebar. Menurut pandangan ulama Hambali, ukurannya ialah 1/2 hasta dalam, lebih besar ya. Kalau ada setengah ukuran tu dikatakan untuk telaga 2 hasta dalam, 1 hasta lebar. Mana kalau bulatan tu ya. Macam mana Ustaz nak tunjuk ni? Ni bulat ni. Okey, contoh. Bulat. Okey. Kedalaman ini adalah 2 hasta. Okey. Kedalaman 2 hasta. Lebar dia ni adalah 1 hasta lebar. Agak-agak lah lebih kurang. Nanti awak jumpa telaga, pergi ukur sendiri dengan hasta awak ya. Contoh. Ustaz selalu buat. Pergi dekat telaga Ustaz ukur. Cukup tak? Kalau kita tak ukur, kita tak tahu. Oh, ini rupa dia 2 hasta macam mana. 2 hasta dalam, 1 hasta lebar ya. Okey. Jadi menurut pendapat ulama Hambali, ukurannya adalah lebih besar lagi. 1/2 hasta dalam dan juga 1 hasta lebar. Dari segi sukatan adalah 10 tin. 10 tin macam mana? Ada kata pendapat mengatakan 15 tin ataupun 270 liter. Jadi kita ambil pendekatan yang lebih, air lebih banyak ya. Untuk lebih kata ambil pendekatan langkah selamat ya. Okey, mari kita tengok macam mana ukuran dia ni ya. Sukatan 2 qolah menurut ulama menurut ulama Hambali ya. Kita tengok sikit macam mana. Ini kita contohlah. Okey, petak ni, kotak ni kita anggap sebagai qolah yang menegak tinggi. Kadang-kadang kalau kat rumah kita ni kan kita ada macam tempat takungan air dalam tandas ya. Lebih kurang bentuk petak ke bentuk segitiga, macam-macam lah bentuknya. Saya bagi contoh macam ni. Okey. Jadi diberi kedalaman 1/2 hasta kedalaman dan juga 1 hasta lebar. Mana kalau dekat sini kalau kita terbalikkan kotak ini, maka terjadilah bentuk qolah boleh juga. Maknanya boleh jadi lebar dia tu 1/2 hasta, 1 hasta dalam, tak ada masalah, boleh juga. Okey. Matematik tak pernah menipu. Okey. Jadi ukuran 1/2 hasta dalam, 1 hasta lebar ni bersamaan dengan 270 liter air ataupun lebih. Baik. Okey, jelas tu. Kemudian kita masuk pula kepada pembahagian najis ya. Pertama sekali najis mukhaffafah ya. Mukhaffafah. Tengok ejaan dia macam mana. Itu ejaan Jawi dia, mukhaffafatun. Mukhaffafah ya. Mukhaffafah ni merupakan air kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun ya. 2 tahun dan ke bawah yang tak makan apa-apa. Okey, dia tak makan apa-apa kecuali susu ibunya sahaja. Maknanya bayi tersebut, kanak-kanak lelaki tersebut hanya menyusu susu ibu sahaja, tak minum susu Dash Lady, tak minum susu apa-apalah yang mama ke apa ke ya. Dia tak makan nasi, tak makan ayam goreng, susu semata-mata. Ya. Kalau betul-betul dia minum susu semata-mata, maka najisnya adalah najis mukhaffafah sahaja, ya. Yang mana najis mukhaffafah ni kita nak bersihkan dia hanya sekadar kita lap dia. Okey. Kita lap, ambil kain, kita lap sudah memadai dan ianya bersih. Ibarat macam kita renjiskan air, mula-mula kita lap, renjis air, lepas tu kita lap lagi sekali, dah bersihlah najis mukhaffafah tersebut. Okey. Tapi katakanlah umur 7 bulan dah ada minum susu formula. Kalau dah minum susu formula, ada minuman daripada luar, dah tidak boleh. Okey. Maka najis bayi tersebut akan jadi kategori apa? Najis mutawassitah. Okey. Mutawassitah. Ejaan dia mutawassitah. Okey. Najis mutawassitah ni adalah najis pertengahan selain daripada najis mukhaffafah dan juga najis mughallazah. Air liur kita yang dah diludah. Najis buangan hasil apa ni?
sisa-sisa badan kita yang keluar, air kencing, kita berak ke ya, muntah, darah ya, nanah, bangkai haiwan, apa lagi? Okey, selain daripada mukhaffafah dan juga mughallazah, maka itu dikira sebagai najis mutawassithah. Najis kucing, najis ikan, ada najis ikan, wallahu alam. Okey, bangkai haiwan tak boleh. Bangkai haiwan najis mutawassithah. Maknanya kita nak bersihkan dia macam mana? Cara bersihkan dia adalah sehingga menggunakan air mutlak. Pertama sekali mestilah menggunakan air mutlak, dibasuh sehingga hilang warnanya, dah tak ada, hilang warna, bau dan juga rasa. Rasa tu bukan rasa pakai lidah, bukan. Rasa ni maknanya apa? Kita tengok, katakanlah ini najis contoh ya. Basuh bersih. Okey, dah tak ada. Jatuh. Okey, dah bersih. Maknanya kita sentuh, tidak ada rasa najis dah ya. Kalau kita basuh, contohlah awak basuh berak adik ke ya. Kita basuh, kita cek, mesti kita akan bau. Okey, bau dah tak ada. Warna dah tak ada. Rasa, mesti kita rasa keadaan najis tu okey dah tak ada. Maka sekiranya hilang tiga benda ni, warna, bau dan juga rasa, maka bersihlah najis mutawassithah tersebut ya. Ataupun contoh kalau kita jumpa bangkai, tiba-tiba jumpa bangkai tikus dekat dapur, nak kena basuh, mesti ada bau kan? Alihkan bangkai tu dulu. Ada bekas sikit, sental, basuh. Ada rasa lagi tak? Rasa dah tak ada, bersih. Tapi bau ada ke tak? Bau ada, maksudnya belum bersih lagi. Maka bersihkan sampai hilanglah baunya ya. Okey. Cerita berkenaan najis mutawassithah. Okey, seterusnya najis mughallazah. Okey. Ini najis yang ketiga dan najis paling berat. Merah nampak patutnya kita buat mukhaffafah warna hijau, mutawassithah warna biru baru kena. Okey, tak apalah. Mughallazah. Okey. Najis berat iaitu najis babi dan juga anjing, najis khinzir dan anjing. Segala perkara yang ada hubungan dengan kedua-duanya adalah najis. Maknanya anjing, babi adalah najis keseluruhan dia. Telinga dia ke, mata dia ke, muntah dia ke, najis dia berak ke, kulit dia ke, tulang dia ke, semua dikira sebagai najis di sisi ulama Syafi'i. Di sisi mazhab Syafi'i, kita menganggap babi dan juga anjing adalah najis. Walaupun kita kata babi dan anjing ni najis, bukan bermaksud kita boleh hina dia. Okey, ini adalah ujian untuk kita. Okey, Allah nak test kita. Allah kata babi dengan anjing ni najis, jangan sentuh. Okey, tapi kalau kita tersentuh ataupun kita bekerja sebagai veterina, terpaksa merawat babi, terpaksa merawat anjing, ada jalan langkah dia. Okey, disebabkan dia najis, kita perlu bersihkan, itu sahaja. Tak berdosa pun pegang anjing dengan babi ni. Okey, yang berdosanya kalau kita makan, tak boleh sebab najis, haram untuk dimakan, kita tak boleh makan. Sentuh dia tidak menjadi masalah ya. Kalau sentuh tu jadi masalah, maknanya berdosa lah kalau kita basuh berak ya. Tak boleh lah macam tu. Jadi keadaan kita sebagai manusia, kita bertanggungjawab atas segala apa yang ada dekat muka bumi ni, termasuk dengan anjing dan juga khinzir. Ya, kalau anjing ni perlu dijaga, ada sakit ke apa, kita perlu rawat. Katakanlah kita sebagai doktor haiwan, dan kita terpaksa merawat anjing ataupun terpaksa merawat babi. Tiba-tiba ada penyakit ke apa ke, terpaksa dirawat, maka kita perlu rawat ya. Itu tugas kita sebagai khalifah. Kemudian cerita dia pasal najis tu tak jadi masalah pun. Islam dah bagi penyelesaian dan juga ujian, nak tahu bahawa kita ni beriman dengan Allah Subhanahu Taala ataupun tidak ya. Kita ikut tak apa yang Allah perintahkan. Jadi jika datangnya keadaan najis mughallazah, kita terkena ke, terpijak najis anjing ke ya, ataupun terlibat dengan anjing dan babi ni, apa nak kena buat? Apa yang nak kena buat adalah kita hanya perlu bersihkan dalam bentuk samak. Macam mana kita nak samak ataupun setu ni? Okey, dengan cara kita membasuh dengan 1 kali air tanah dan juga 6 kali air mutlak ya. Nanti kita tengok macam mana bentuk air tanah tersebut. Ada tak? Okey. Alright, alat untuk bersuci. Pertama sekali air mutlak. Yang kedua benda kesat. Yang ketiga tanah. Yang keempat debu tanah. Dia adik-beradik sebenarnya, tanah dengan debu tanah ni, dia tak lari jauh pun. Sebab daripada tanah itulah datangnya debu tanah itu sendiri. Okey, air mutlak. Kita tengok contoh air mutlak ada tak? Apa dia tu?
air sungai ya. Air sungai boleh dijadikan air untuk kita berwuduk, untuk kita mengangkat hadas besar, kita mandi kat sungai. Okey, boleh sekiranya katalah kita berhadas besar sesaja nak pergi sungai, nak mengangkat hadas besar, terjun tu niat. Okey, nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala masa terjun tu. Okey, pastikan sungai tu tak deras ya. Pastikan sungai tu selamat, maka terjunlah ya, tak apa. Jangan awak pergi terjun sungai Pahang, sungai Johor, sungai Selat Johor ke, matilah terjun situ kalau tak pandai berenang dah lah air dalam ya. Kita nak terjun pun jangan sembarangan terjun, carilah tempat yang selamat ya. Kita nak biar ibadah, jangan sampai kita mendapat kemudaratan. Dah bukan ibadah dah orang panggil. Tak boleh ya. Ibadah kita perlu dalam keadaan selamat dan sejahtera insya-Allah. Okey. Air laut ya, ada lagi air mutlak. Air hujan boleh tadah tempat turun daripada tirai daripada atap, daripada bumbung. Air telaga seperti mana disebut tadilah. Ini contoh-contoh air mutlak. Kemudian benda kesat. Pertama sekali benda yang paling common lah kita ada ya. Sekiranya kita nak beristinja, ini dah masuk dalam kategori pelajaran istinja. Istinja ni maksudnya kita membersihkan najis sewaktu ketiadaan air mutlak ya. Contohlah awak masuk hutan. Masuk hutan ni kebiasaannya boleh jumpa air, boleh jadi tak jumpa air. Sejauh mana? Saidina Umar pernah kata jarak dia adalah kalau kita tarik busur panah tu, lepaskan busur panah, sejauh mana anak panah tu pergi, itu jarak yang kita perlu cari air. Maknanya kalau dalam lingkungan, kalau anak panah ni boleh pergi dalam 100 meter ataupun 200 meter lah kot ya. Sebab kalau kita tengok macam pertandingan memanah kan, paling jauh pun rasa apa, okey boleh jadi 400 meter. Kita cuba anggap sebagai 200 meter ataupun 400 meter. Dalam lingkungan 400 meter kalau kita tak jumpa air, maka kita dibenarkan untuk beristinja menggunakan tisu. Contoh Ustaz cerita dari pengalaman Ustaz sendiri sebagai tentera. Ustaz pernah berada di dalam latihan tentera sebelum ni, yang mana bila Ustaz berada di dalam latihan tentera, berada dalam kawasan kebun kelapa sawit, apa yang berlaku adalah sekitar 400 ke 600 meter tidak ada sungai ya. Yang ada hanyalah tali air yang tidak dapat dipastikan kebersihan air tersebut. Tengok hitam je air. Jadi kita nak buat apa? Air Ustaz ada masa tu. Okey. Lebih kurang Ustaz ada 3 botol air ni. Nak survive dalam hutan selama 2 minggu. Macam mana nak buat? Okey. Nak duduk dalam hutan selama 2 minggu, ada air 2-3 botol. Bekalan air datang 2-3 hari sekali. 2-3 hari sekali lebih kurang macam tu lah. Ataupun 2 hari sekali ke bekalan air datang. Nak supply air untuk satu company. Ramai tau. Satu company ni lebih kurang dalam 100 orang. Kalau satu pelaton ada dalam 30 orang, satu company ada dekat 100 orang lebih kurang. Satu tank air, satu tangki air datang nak supply air untuk kita. Boleh ke kita nak buat mandi? Cerita dia dalam keadaan latihan macam tu, sungai tak ada, apa tak ada, jadi kita diberikan keringanan untuk menggunakan air kepada keutamaan. Antaranya bila kita nak berwuduk, air kita terpaksa pakai untuk minum. Kalau tak minum kita boleh pengsan. Dalam latihan air diperlukan, panas sangat-sangat waktu tu ya. Kalau nak pakai, nak buat basuh kencing, nak buat basuh berak, confirm habis air tu. Jadi nak kena buat macam mana? Okey, antara langkah yang Ustaz gunakan adalah menggunakan benda-benda kesat. Tapi jenuh lah kalau kita nak bawa dalam backpack kita tisu kan. Jadi nak kena pakai apa? Ini kertas. Kalau ada kertas, okey, benda-benda kesat. Kesat ni mestilah kesat dan juga kering. Kalau basah dia tak sah. Okey. Boleh kita gunakan ranting-ranting kayu, tapi kayu yang saiz macam Ustaz tunjuk tu dia tidak berapa sesuai. Dia boleh jadi dia kena besar sikit lah, lebih kurang 2 jari ke ya. Tapi dengan sekali sapu sahaja najis kita, sekali sapu terus buang. Ambil kayu lain, sekali sapu terus buang, sehinggalah hilang keadaan najis tersebut. Jadi boleh gunakan air sedikit untuk kita basuh tempat yang ada najis. Guna sikit, tak perlu guna banyak ya. Mana sebelum kita guna, kalau kita guna air sepenuhnya, air akan habis. Jadi beristinja dulu. Bila beristinja, maka najis kita dapat hilangkan ya. Cuma yang tak hilang hanyalah mungkin bau je. Okey. Bau, rasa tu hilang, warna boleh jadi ada sikit-sikit. Jadi air ni akan hilangkan warna dan juga bau lah ya. Tapi macam Ustaz dulu, Ustaz masuk hutan, Ustaz bawa satu sabun kecil besar ni je ya. Bawa satu sabun kecil dan alhamdulillah boleh basuh dengan bersih. Basuh berak
menggunakan separuh botol air sahaja. Tapi dengan cara macam mana? Kita perlu beristinja dulu. Dalam keadaan air kita tak jumpa, memang tak ada air. Walaupun kita nampak gunung ganang, belum tentu ada aliran sungai, ya. Belum tentu ada. Jalan sampai 600 meter sampai 1 kilometer, belum jumpa air. Tak ada air pun. Telaga pun tak ada, mata air pun tak ada. Nak harapkan embun, mana bersih. Jadi kita perlu gunakan sumber-sumber yang ada dalam hutan untuk kita beristinja. Gunakan daun kering. Daun kering tu bukan masuk gambar seperti Ustaz tunjuk ni saja, ya. Daun yang hijau tu pun pastikan daun tu licin, dan juga licin tu bukan licin macam mana bukan licin macam ni lah, daun biasa, daun pokok. Asalkan daun tu tidak berbulu, ya, daun tu tidak beracun, gunakan daun tersebut. Sekali sapu saja, sekali sapu buang, ya. Kering ni maksudnya apa? Daun tersebut tidak ada daun dan kayu tersebut tidak ada basahan air, ya. Kalau ada basahan air, maksudnya ada sumber air berdekatan. So kita cari sumber air untuk kita melakukan taharah, pembersihan diri kita. Itu lebih baik. Tapi disebabkan air tak ada, kita bercerita keadaan air tak ada. Jadi itu yang Ustaz buat. Basuh carilah batu-batu lebih kurang besar-besar ni kan. Ustaz tak tunjuk kat sini. Benda kesat ni antaranya batu. Okey. Lebih kurang lah besar ni ataupun besar sikit. Dengan sekali calitan saja, sekali sapu, buang. Sekali sapu, terus buang. Kumpullah dalam 10 biji batu ke. Kalau tak ada batu, boleh guna ranting kayu yang tidak tajam tetapi kesat. Seperti mana gambar ni lah. Gambar ni, kalau awak tengok dekat sini, gambar yang ranting kayunya kesat lah. Kesat dan kering. Cuma dia kecil. Kita perlukan saiz yang lebih besar, ya. Lebih kurang 2 jari ke. 2 jari ni dah memadai. So potonglah. Kita ada parang ke apa, kita patahkan. Asalkan dia tidak tajam dan sesuai untuk kita gunakan untuk beristinja, maka kita boleh gunakan. Apabila kita dah jumpa sumber air, kita perlu bersihkan badan kita juga. Tapi sementara tak ada sumber air, inilah ikhtiar dia. Kita sapulah sampai kita hilang rasa dia tak ada, warna dia tak ada, bau tu wallahu alam. Ikhtiarlah untuk hilangkan bau tersebut. Okey, gunakan sumber-sumber daun hutan yang ada untuk hilangkan bau tersebut. Sampai kita hilang, kita rasa dah selesa pada diri kita, kita boleh teruskan ibadah di dalam hutan walaupun dalam keadaan kita tak ada air. Dan dalam keadaan tak ada air tu juga, Ustaz perlu menggunakan debu tanah bertayamum. Sebab kalau nak guna air untuk berwuduk, boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Kita masih lagi, kalau air ni, okey, contoh air ni lagi, okey, banyak ni saja dah cukup untuk kita berwuduk. Okey, banyak ni saja dah cukup untuk kita meratakan air. Ustaz bagi contoh macam mana. Awak gunakan botol spray. Bawa botol spray dalam hutan tu. Botol spray tu lebih kurang besar ni je. Okey. Kita basuh anggota wuduk yang wajib saja. Muka, tangan sampai siku, rambut depan ni dan juga kaki. Spray je, sekali spray, sapu. Okey, niat. Niat untuk wuduk. Nawaitu raf'al hadasi asghar, ataupun sahaja kehadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, sapu je, selesailah wuduk kita. Itu cara-cara survival ataupun ikhtiar hidup di dalam hutan. Benda-benda ni kita bukan sekadar belajar. Boleh jadi kalau awak masuk hutan suatu hari nanti, mungkin akan ada pelajar-pelajar ustaz yang akan jadi askar, jadi polis, jadi bomber, ya. Bomber mungkin dia tak masuk hutan, wallahualam, Ustaz tak pasti. Tapi kalau askar dengan polis, dia akan ada latihan-latihan hutan. Lagi-lagi kalau askar, memang dia akan ada latihan hutan yang menyebabkan sumber airnya terhad, ya. Tapi kita masih lagi hamba Allah SWT dan kita perlu beribadah walaupun kita berada dalam hutan. Tidak menjadi masalah. Okey, Islam ni mudah. Okey, tapi janganlah kita ambil mudah dengan cara tak ada air, tak payah solat lah. Tidak. Okey, apa yang Allah SWT tuntut daripada kita, kita perlu laksanakan, ya. Okey, ini tanah. Tujuan kita nak guna tanah ni untuk apa? Untuk samak, okey, untuk ibadah samak, untuk bersihkan najis mughallazah. Tanah ini, okey, tanah merah seperti macam ni kita perlu campur dengan air mutlak. Satu bancuhan dan juga 6 kali air mutlak. Mana 1 kali air tanah, 6 kali air mutlak. Kita basuh dengan air tanah dulu, diikuti dengan air mutlak. Sekiranya najis tu ada, kita buang dulu najis tersebut, najis babi ke najis anjing ke, bersihkan dulu, kemudian siram dengan air tanah, kemudian diikuti dengan 6 kali air mutlak. Itu kaedah kita membersih najis mughallazah, ya.
Debu tanah. Ini cerita pasal tadilah, pasal ganti bagi wuduk, maka kita boleh bertayamum. Ada tajuk tayamum ni? Tak ada. Okey. Ini adalah berkaitan dengan tajuk tayamum, yang mana kita nak gantikan wuduk dalam keadaan air tidak ada, ataupun air itu menjadi benda yang utama untuk kita pakai nak berwuduk pun belum tentu boleh, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Okey. Tayamum ni senang je. Letak je atas tanah tangan kita, ataupun kalau ada dekat kata tanah tak ada dinding, nanti saya cerita pasal dinding tu pula. Okey, ini kita cerita pasal tanah. So kita senang nak dapat tanah. Tanah ni mana-mana boleh dapat. Okey. Letak, lepas tu kita tepuk sikit macam tu. Kalau pokok ada kotoran ke apa semua kan, kotoran yang bukan ni, kotoran tanah terkotor, kita dah kena pastikan, pertama sekali kita mesti pastikan kawasan tanah tersebut bersih daripada segala jenis najis, ya, dan segala kotoran. Jadi kita tepuk, tak nak sampai muka kita bertanah, ya. Kita tepuk macam ni pula, kemudian sapu. Okey, daripada muka ni sapu sampai habis. Itu kaedah tayamum. Dan tepuk kali kedua, kita enggangkan sikit lagi, sekali lagi sapu daripada tangan ni keluar macam tu, selat tangan jari kita, selesai. Okey, muka dan juga tangan hingga siku sahaja untuk tayamum. Cuma tayamum ni kita hanya boleh solat fardu untuk satu waktu sahaja. Contoh, awak bertayamum pada waktu subuh. Okey, jadi tayamum tu hanya sah untuk solat fardu subuh sahaja. Untuk solat sunat tak ada masalah. Tapi bila masuk pada waktu zuhur, awak perlu bertayamum lagi. Sehinggalah awak berjumpa air, barulah wuduk tu boleh dikekalkan. Wuduk boleh kekal sampai selagi mana kita tak berlaku hadas kecil pada diri kita lah. Sama ada tak terkentut ke, buang air kecil ke apa, ya. Tapi untuk tayamum hanya dibenarkan sebagai rukhsah. Okey, pemudah cara untuk kita beribadah ketika tiada air, ya. Tayamum. Ini gambar siapa ni? Gambar Dr. Sheikh Muzaffar Syukur. Dia adalah angkasawan pertama negara yang pergi ke International Space Station. Okey, naik ke pusat International Space Station, pusat angkasa antarabangsa. Yang mana dia membawa misi kita lah, misi daripada negara kita, ada misi dia lah. Ustaz pun tak ingat apa misi dia, boleh bacalah cerita dia dekat internet, ya. Cuma nak cerita dia apa? Dia adalah orang Islam. Bila naik ke angkasa lepas, air ini sangat-sangat terhad, tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Jadi apa yang berlaku dekat sana? Nak kena solat, pertama sekali nak kena solat. Keluarlah fatwa macam mana nak solat dekat angkasa lepas. Manusia ni pergi mana-mana sekalipun, dia pergi ke Marikh sekalipun, katakanlah kalau manusia berjaya sampai ke planet Marikh sekalipun, kiblat kita tetap dekat bumi ni. Okey, dekat Mekah. Dekat Kaabah, itu juga arah solat kita. Pergilah mana-mana pun. Hatta kita duduk atas kapal terbang pun kita perlu solat lagi. Duduk dekat angkasa lepas pun masih kena solat. Itulah kewajipan orang Muslim. Dan kiblat kita hanya satu, Baitullahil Haram. Situ sahaja kiblat kita, tak akan berubah sampai kiamat. Pergilah planet Pluto sekalipun, awak kena cari grid koordinasi bumi dekat mana untuk kita solat ke arah tersebut. Itu jauh lagi. Kita cerita yang dekat je dulu. Kita cerita yang International Space Station je dulu. Jadi Dr. Sheikh Muzaffar ni, dia dihantar ke angkasa lepas untuk menjalankan satu misi. Dan antara perkara yang dia boleh praktikkan, ditunjukkan contoh kepada umat Islam adalah apa dia? Kaedah solat di dalam kapal angkasa. Yang mana dia berada di angkasa lepas, di ISS nama dia, International Space Station. Nak solat dekat sana, nak ambil wuduk susah. Tak boleh nak seperti macam kita. Udara dia tak sama. Okey, semua benda terapung. Okey, semua benda ibarat macam duduk dalam air. Tapi kononnya kita duduk dalam air, kita jatuh ke dasar. Tapi dekat angkasa lepas ni terapung, tak ada hala tuju. Tak tahu mana atas, tak tahu mana bawah. Air tak boleh nak pakai sewenang-wenangnya dekat angkasa lepas. Jadi apa yang berlaku? Fatwa mengeluarkan boleh menggunakan debu-debu angkasa yang ada pada dinding-dinding kapal angkasa tersebut, asalkan tidak ada najis, ya. Okey, ini contoh yang dia tunjuk semasa dia bertayamum lah di dalam angkasa lepas. Waktu tu ada video, saya rasa tak silap Ustaz, ada video dia bertayamum dekat angkasa lepas, wuduk dan tayamum. Boleh jadi ada didemonstrasikan wuduk pun ada juga. Dekat ni, awak boleh cari dekat YouTube. Yang mana dia ambil dekat dinding tu, lepas tu dia buatlah melaksanakan ibadah tayamum. Dia ambil je, dia tepuk dekat dinding sebagai isyarat bahawa dekat situ ada debu.
menggunakan debu-debu angkasa. Kita ni dekat dinding kita ni ada debu. Hatta dekat angkasa lepas pun ada debu juga. Debu angkasa ya. Walaupun dia bukan tanah sekalipun, fatwa mengeluarkan kita boleh anggap dia sebagai debu tanah. Semuanya datang daripada Allah SWT. Tak ada jadi masalah. Jadi dia letak tangan dia dekat dinding kapal angkasa tu. Okey, buatlah ibadah tayamum ya, sampailah selesai untuk dia melaksanakan solat 5 waktu. Walaupun dia berada di mana-mana sekalipun, dia tetap perlu melaksanakan solat 5 waktu. Baik, itu sahaja berkenaan jenis air, alat bersuci, jenis najis dan juga cara beristinja ya. Jadi sampai situ sahaja. Alhamdulillah. Okey, soalan ni boleh ditanya dalam grup nanti. Jadi terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sekian saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang kurang, apa yang silap, itu datangnya daripada diri saya sendiri, daripada diri Ustaz sendiri. Semoga pelajar-pelajar dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT atas usaha anda, ya, kegigihan anda dalam menghadiri kelas PDPR online, insyaAllah. Jadi itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.